Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. 'Ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah SWT dengan banyak-banyak dan benar-benar bersyukur di atas nikmat yang begitu banyak Allah Ta'ala beri kepada kita. Sihat tubuh badan, segarnya kita, panjang umurnya kita, boleh menikmati nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Boleh ke situ ke sini, tidur jenera, makan lalu, boleh buat amal ibadah. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah SWT. Maka malam ni giliran hadis masuk bab baru, bab yang ke-22, babun nasihah. Bab nasihat. Bab nasihat. Seperti biasanya, sebelum masuk hadis, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala selalu mari ayat Quran dulu yang bersangkut paut dengan bab, dengan maudhu' yang diletakkan. Ayat pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, sesungguhnya orang beriman, kesemua orang beriman, ikhwatun adalah saudara. Orang mukmin semua adalah saudara. Bila saudara, kita tak buat nyanyi, tak buat uduh pada seorang. Kita niat, kita nak dapat kebaikan. Kita buat perkara baik, perkara molek, perkara dia kenim, perkara dia suka. Kita tak buat perkara menyakiti dia, kita tak buat uduh ke dia. Tak buat apa saja perkara-perkara yang menyusahkan hati dia. Bahkan kita menyenangkan hati kerana kita bertujuan baik kepada saudara kita. Kerana tidak sempurna iman seseorang orang beriman kalau tidak kasih kepada saudara seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Batu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman, kesemua orang beriman ini adalah saudara. Saudara nasbah iman. Saudara kita, saudara adik-beradik di daging darah. Nah, ini saudara kita bahagia i'tiqad, bahagia keimanan kita terhadap Allah. Rukun-rukun iman ke semua tu, siapa saja beriman semacam tu, maka orang tu adalah orang beriman dan jadi saudara belaka. Saudara ke semua. Itu ayat yang pertama. Selagi saya akan kupas, nah biar lais pada ni lagi. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kata kepada umat-umat dia, wa ansahu lakum, dan aku nasihat bagi kamu, dan aku nasihat kepada kamu. Ayat yang kedua saat ni ayat Hujurat ayat 10. Pak dia saat ni wa ansahu lakum surah Al-A'raf ayat 60. 62 ayat panjang lagi lah, dia ambil sikit saja. Ayat yang ketiga, wa ana lakum nasihun amin,
dan saya bagi kamu adalah penasihat yang beramanah, yang dipercayai. Nabi Hud. Ayat yang kedua berkenaan Nabi Nuh. Ayat yang ketiga, wa anna lakum nasihun amin. Allah Ta'ala cerita Nabi Hud alaihi salam. Maka Nabi Nuh dan Nabi Hud, mereka menjadi penasihat, mereka menjadi putak teran ataupun punek enam kepada jalan yang baik, kepada perkara yang lebih baik. Nah, jadi ayat pertama yang Allah Ta'ala firman kata innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Nah, ayat kata siapa saja beriman, tak kecuali dia tu nak orang bahasa apa, lidah apa, kulit cahaya apa sekalipun, dia tu orang beriman, berarti dia tu adalah saudara kita. Dia adalah adik-beradik pada kita. Bila adik-beradik, bila saudara, kita kena nasihatlah kepada dia. Nah, kita kena nasihat ke dia. Kerana hubungi saudara agama ni lebih kuat, lebih erat. Kuatlah. Kerana Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah Ta'ala hatta boh besar masa dia, anak dia tak si beriman ke dia, tak jauh naik perahu Nabi Nuh bersama Nabi Nuh. Lalu tu Nabi Nuh kata inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Inna bni, sesungguhnya anak aku tu, hai Allah, min ahli, daripada ahliku. Nabi Nuh wayak kepada Allah. Allah Ta'ala tahu siap-siap dah. Tapi oleh kerana boh kau besar, kau dalam, kau tinggi, tahu nak duduk di mana, nak naik duduk, melepaskan diri, menyelamatkan diri mana tak ada tempat. Ya Allah, anakku tu, ahli aku tu, sesungguhnya janjimu adalah benar, wahai Allah. Boh dah ni. Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh suruh buat perahu sudah. Nah, Allah Ta'ala janji kata nak datangnya boh. Kerana perahu dia guna air, dia tak duduk atas darat lagu tu. Mari sungguh janji Allah Ta'ala sebenar. Lalu tu Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Nuh yang ia kata anak dia, ahli dia tu, keluarga dia tu, sungguhlah anak dia. Tapi Allah Ta'ala jawab kata innahu laisa min ahlik. Anakmu tu bukan ahlimu. Cuba tengok. Bukan ahli kok mana, anak benar-benar. Bukan keluarga kok mana, anak benar-benar, anak Nabi Nuh benar-benar ni, Kanaan. Terus beriman. Hak beriman tak apalah, beriman ada lagi nak anak Nabi Nuh bukan seorang ni. Tapi Kanaan dah saya beriman. Anakku tu ya Allah, janjimu benar. Allah jawab tu bukan dia, bukan anak, bukan ahlimu, bukan daripada keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia buat pekerjaan yang tidak baik. Anak dia beriman tak Nabi Nuh? Tak beriman. Tidak beriman tu Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik. Dia bukan daripada keluargamu. Padahal Allah Ta'ala tahu sangat-sangat katakan anak-anak Nabi Nuh, tapi Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik. Bukan ahlimu, bukan keluargamu. Kenapa? Kerana tidak beriman. Ada pun orang lain suku sakat tak ada jadi anak apa sekali dengan Nabi Nuh, duduk tak perahu Nabi Nuh, ahlilah demo tu kerana seakidah. Beriman ke Nabi Nuh, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ikatan taliye persaudaraan seagama
lebih kuat dari persaudara apa ni? Daging darah kalaulah berlainan akidah. Bila sedaging saudara dah akidah sama pula, hal lebih kuat lagi. Hubungi saudara, sedaging saudara lagi. Sibu sebapa atau sepak atau semua ikutlah. Lepas tu seagama seakidah pula. Makin kuatlah. Nah, tali hubungi di antara bila ada kedua-dua saat ni. Tapi kalau ada seagama tu lebih kuat. Lebih kuat. Jadi Allah Ta'ala kata bukan ahlimu, bukan anakmu. Bukan anakmu, bukan saudaramu lah jadi. Sebab ia tak berimej. Orang berimej semua saudara. Tak kecuali nak masa mana pun. Zaman Nabi kita, zaman Nabi lain-lain dulu pun. Semacam tu juga. Ayat yang kedua berkenaan Nabi Nuh juga, iaitu Nabi Nuh. Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh, wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maksud ni kata wa ansahu lakum sekat tu ya. Ni yang mai penuh wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku nasihat untukmu ni. Aku nasihat kamu ni. Nasihat mana? Bertujuan baik. Orang panggil nasihat. Bukan wang di persong rai tu bukan nasihat lagu tu. Ni dak wang di persong di. Niat baik, nak jadi baik. Tu apa yang nasihat. Kalau main royak pasal tipu, pasal iblis. Royak tadi dia nasihat kepada Nabi Adam tu bukan nasihat. Sebab apa? Sebab persong rai. Mai royak kata nasihat kamu ni, ya Allah Ta'ala tak usah masuk dekat pun kayu tu takut menjadi malaikat, takut mu kekal dalam syurga. Mu makanlah mu jadi boleh malaikat, mu kekal dalam syurga. Cuba tengok. Padahal Allah Ta'ala lari cirak-cirak. Yang mereka kata dia nasihat. Persong rai. Niat jahat lagu tu. Orang tak panggil nasihat. Nasihat ni wang di persong di kepada orang yang kita wi nasihat. Maka ayat yang kedua Allah Ta'ala cerita wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku nasihat kepada kamu ni dan aku lebih tahu Allah Ta'ala ni apa saja yang kamu tak tahu. Berkenaan dengan Allah aku lebih tahu daripada kamu. Kamu tak tahu umat. Aku tidak tipu. Aku tidak buat lolok. Bukan nak tipu. Bukan nak apa nama saja ni tak baik, tak ada. Bukan wa ana lakum nasihun lakinni nasihun. Akan tetapi aku nasihat, penasihat kepada kamu. Niat baik kepada kamu. Itu Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah umat dia 950 tahun. Boleh orang beriman ke dia tak sampai 100 orang sekali. Selama tumbuh. Walaupun umat manusia pada masa tu tak selamat dan tak seperti learning, tapi bukan ada banyak tu dak. Dan hak ingkar, hak tak percaya, hak mengejek, hak menyakiti Nabi Nuh tu berapa banyak lagi, ramai lagi. Hak seleboh tu banyak. Bukan bini dia saja, bukan anak dia saja, dak pun banyak ramai-ramai lagi. Ayat yang ketiga, iaitu ayat Allah Ta'ala cerita Nabi Hud. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ni penasihat yang beramanah untuk kamu. Menasihat dengan berisut jai. Nasihat dengan wang di persong di kepada kamu. Hei umat-umat. Umat Nabi Hud, orang kaum Ad. Banyaknya dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita Allah Ta'ala tu ngebalanya kepada kaum Ad. So lagi kaum Samud, umat Nabi Saleh. Ni Nabi Hud.
Wa ana lakum nasihun amin. Saya ni jadi penasihat kamu yang benar, yang senguti. Tak ada niat ke mana-mana dah, bertujuan baik. Nah, kepada umat dia. Itu 3 ayat yang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mari dalam bab nasihat. Bahkan ayat tu banyak lagi berkenaan nasihat tu banyak lagi, tapi Nabi Imam An-Nawawi ayat 3 ayat. Masuk hadis yang pertama dalam bab an-nasihah. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ada riwayat kata Nabi kata 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna, kami berkata, Tamim bin Aus kata, liman, nasihat tu untuk siapa hi Rasulullah? Qala, Nabi jawab kata, lillah, nasihat kerana Allah, wali kitabihi, kitab kerana kitab dia, wali rasulihi kerana rasul dia, wali a'immatil muslimin, bagi pemerintah-pemerintah ataupun punam-punam orang Islam, wa ammatihim, dan orang Islam seumumnya. 5 kali, 5 jenis yang Nabi jawab soal Tamim bin Aus Ad-Dari setelah mana Nabi kata ad-dinun nasihah, bermula agama adalah nasihat. Berarti agama kita nak becek, nak tak leh dengan nasihat. Sebagaimana saat ni, wa ana lakum nasihun amin wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Nabi kita juga banyak-banyaknya hadis dan ayat Quran berkenaan kata Nabi beri petunjuk, nasihat, royak, takdiran. Maka apabila Nabi kata ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, nasihat untuk dia, nasihat ke siapa? No, nasihat siapa? No, nasihat tu nasihat pia rati. Maka Nabi jawab lillah, mana nasihat kerana Allah. Lepas tu wali kitabihi, untuk kitab, rasul Allah, kitab, rasul, pemerintah orang Islam. Lepas tu manusia ramai. Nah, umat-umat Islam lagi ramai lagi, 5. Nah, cuba kita tengok. Dalam satu riwayat yang saya riwayat tadi kata Nabi kata ad-dinun nasihat 3 kali. Bapa Nabi ulang sampai 3 kali. Nak ayat atau benda ni penting. Nak wi pendengar tu perhati, wi pendengar tu soncai, wi pendengar tu intibah, ambil perhatian sungguh apa Nabi nak ayat ni ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Bermula agama tak adalah nasihat, bermula agama dan nasihat, bermula agama nasihat. Nabi duk ajar, duk royak situ sini, baca ayat Quran, hadis Nabi. Semua tu untuk nasihat belakalah tu. Untuk jadi kebaikan. Dapat yang baik, dapat yang molek. Jadi hingga sahabat tanya nasihat untuk siapa? Maka pertamanya lillah. Nasihat kerana Allah. Makna kerana nasihat kerana Allah. Bukan nasihat kepada Allah dak. Allah Ta'ala duk ralik, duk lalai, duk apa. Bukan gitu. An-nasihatu lillah ni maknanya nasihatu bil ikhlasi lillah. Hendaklah ikhlas masa royak nasihat takdir nek enam orang tu, wi ikhlas pada Allah Ta'ala. Mana gitu. Bukan nasihat Allah supaya kita nasihat anak kita, cucu kita, siapa kita tu tak.
Nasihat kerana Allah. Kita buat amal ibadat kerana Allah, okey. Maka dalam nasihat kita tu, kita ikhlas nasihat kerana Allah. Baru jadi amal ibadat. Baru jadi kebaikan. Nah, baru jadi boleh pahala. Ada ganjaran baik. Orang dengar, orang beri nasihat pun lillah ikhlas. Orang dengar pun ikhlas. Kedua-dua dapat kebaikan. Kedua-dua dapat kebaikan. Nah, kata syarahnya, wan nasihatu lillahi azza wa jalla takunu bil ikhlas lillahi ta'ala wa ta'abbudu lahu mahabbatan wa ta'zima. Kita dak buat amal ibadat, dak beribadat kepada Allah kerana kita kasih, kerana kita membesarkan Allah Ta'ala. Okey. Kita dak buat amal ibadat, kita besar. Nah, kita kasih saudara pun kasih kerana Allah. Bukan dua orang lelaki hak Nabi royak kata boleh duduk bawah naungi aras, okey. Dua orang ni kasih saya kerana Allah. Bukan kasih saya kerana kepentingan lain pun prakyut lain dah. Kerana Allah. Maka nasihat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, beribadat juga kita cinta kepada Allah dan membesar kepada Allah. Nah, semua kita beribadat kerana kita kasihnya beribadat kepada Allah Ta'ala. Berarti kita buat, kita tunai suruhan Allah untuk menyampaikan kasih Allah Ta'ala. Mungkin dalam ayat Allah ada ayat, okey. Qul in kuntum tuhibbunallah war rasul. Katalah Nabi Muhammad, jika kamu kasih ke Allah dan kasih ke Rasul, maka kita nak kasih ke Allah. Kita buat amal ibadat membesarkan Allah, beribadat kepada Allah, kita kasih kepada Allah. Caranya fattabi'uni, kena ikut aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut mana turut, patuh, taat. Nah, nakwi kita tu dapatnya kasih saya dari Allah Ta'ala, kita juga kena jadi hamba yang baik, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan dia. Tu mana kasih. Tak boleh nak kata kasih, suruh tak buat, larang buat. Hak suruh dak, hak larang buat. Apa panggil kasih? Tak boleh jadi kasih. Hak kasih ni kita buat. Nah, apa dia suruh, kita tinggal apa hak dia larang. Apa dia larang kita tinggal. Nah, daripada termasuk juga dalam kata nasihat kerana Allah Ta'ala ni, ayyakunal insanu daiman zakiran li rabbih. Kita ni sentiasa mengingati Allah, sentiasa ingat kepada Allah, biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Ingat kepada Allah dengan 3 anggota, dengan hati, dengan lidah, dengan anggota kaki tangan. Dengan hati kita ingat ramlek dengan Allah, dengan lidah kita sebut, kita kata, kita baca, dengan anggota kita buat kan kata. Maka bila kita mengingati Allah Ta'ala dengan hati, dengan lidah dan juga dengan anggota, hati kita sentiasa mengingati Allah. Tidak ada kira tempat mana kita nak ingat kepada Allah. Duduk di mana, bila saja kita boleh mengingati Allah Ta'ala sama-sama. Termasuk dalam kata nasihat lillah juga kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masa, setiap ketika, nah, bila kita dengar berapa nama saja, kita ingat kepada Allah. Orang panggil, orang tu, nah, termasuk an-nasihatu lillah juga. Tengok kebesaran Allah,
Nah, tengok langit, tengok bombing, tengok matahari, bulan, bintang, bukit, bukau, pohon kayu, binatang dan kesemuanya. Kita mengingati yang berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kata nasihat tu lillah juga. Mungkin nanti kata kena duk nasihat, kena duk kecek, kena duk royak semata, tak. Kita mengingati Allah, mikir tentang kebesaran Allah. Ma khalaqta hadza batila. Hai Allah, kamu tidak jadikan benda ni pula sia-sia saja. Kamu tak buat benda ni doi rai prayut. Kita ingat Allah Taala jadi bukit buka. Kita tengok jalan mana, pak bukit ke tempat gapo, batu pelek-pelek, molek-molek. Nah, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, kamu tidak jadi benda ni. Nah, saja-saja. Ada hikmah, hamba-Mu tengok untuk mengingatkan kepada kamu. Itu termasuk an-nasihatu lillah. Masuk kita nasihat kerana Allah. Jadi peluang untuk kita nak mengingati Allah Ta'ala ni, ikut. Kita tengok benda, kita dengar ke gapo. Nah, teringat ke seumur tu, termasuk orang tu ingat pada Allah, termasuk dalam kata an-nasihatu lillah. Dan masuk juga dalam nasihat kerana Allah, bila kita tengok orang buat benda haram, kita tak kena benda tu, kita main Hindu. Kita pergi tegur kalau boleh kuasa, pergi royak ke dia, ubah perbuatan dia kalau kuasa. Juga termasuk an-nasihatu lillah juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak rajin Nabi nak nak balah orang buat uduh dia, tak rajin. Nak kata, nak buat, nak guano Nabi tak balah. Tapi bila Nabi nampak orang buat benda haram, Nabi mainin lah. Nabi main syai-syai. Nabi kena pergi royak dah. Jadi Nabi berasa berat, berasa bertanggungjawab bila Nabi nampak orang buat benda haram. Nabi kena pergi royak. Nabi kena pergi lari. Nah, lebih-lebih lagi Nabi dengar atau Nabi nampak orang maki Allah, orang maki agama Allah. Maki ke Nabi tak apa je. Tapi bila maki ke agama, maki kepada Quran kalamullah, maki kepada Allah, Nabi dia tak ada dia. Nak maki ke dia, maki tak apa. Nabi tak pernah balah siapa-siapa yang kata uduh dia. Bahkan dia senyum, bahkan dia kecek baik. Itu akhlak Rasulullah. Juga termasuk an-nasihatu lillah juga, bila tengok benda tak molek tu, tengok kau dengar kau, gi nasihat. Orang menyanyi, orang ya ke dengan Allah, ajari Allah, kena royak. Sebab tu Nabi sapa, Nabi royak, Nabi nasihat. Orang maki kepada Allah, Nabi tak hidup dia tu. Maki ke dia tak apa. Nabi tak dia. Hingga sebab apa sampai kepada perik. Kerana mereka mengejek kepada Allah, mengejek pada ajaran Allah Al-Quran, maka Nabi tak hidup dia dah lah. Nak maki ke Nabi, lagi maki tak apa, suntuan Nabi. Tapi jangan maki khas sakut dengan agama, sakut dengan ajaran Allah. Orang nak kata Nabi guana tak apa. Nabi kata, orang kata majnun gila, tak apa. Kata lagi. Nabi tak beradu, Nabi royak situ. Nah, dakwah royak gi gitulah. Nah, maknanya kita ni bebas, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bebas. Nak buat baik, pilih buat baik. Nak buat jahat,
Awak jahat pilih, tapi bertanggungjawablah. Hak jawab baik, dia akan dapat baik. Jawab jahat, dia kena balas jahat. Nah, ada syair hak Ibnul Qayyim dia kata, manusia lari daripada nak kepada kebebasan, nak pada Isra' yang dijadikan manusia, iaitu dijadikan manusia untuk beribadat pada Allah. Ada yang lari mana tak sih beribadat, sebagaimana Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat padaku, pada Allah Ta'ala. Jadi ada manusia tak sih beribadat pada Allah, dia berasa supaya jadi hamba, jadi taat, jadi betul, nak bebas daripada hambakan diri kepada Allah. Dia tidak turut, dia tidak buat amal, dia tak sih dan buat amal ibadat. Dia tak khabar dalam masa tulah, dia lari pada kebebasan saat ni tu, pergi kepada dia dihambakan kepada syaitan. Syair hak Ibnul Qayyim, manusia nak lari, nak kebebasan daripada apa yang dijadikan itu, iaitu untuk beribadat pada Allah. Lari ginya tu hawa nafsu, dia tak khabar dia dihamba syaitan. Bila lari tu baik daripada ajaran Allah, nah, berarti dia lari, dia turut hidup jadi hamba kepada syaitan, hamba kepada nafsu syaitan. Dia tak khabar, tak sedar. Itu makna dengan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Rasa nak bebas lah, tak sih jadi nak bebas ikut sedap, ikut rasa nak buat gapo, nak bebas, nak kebebasan, nak Isra', nak sehari, ikut buat gapo. Okay, orang nak Isra' ke? Nikah sama jatim, nikah sama tino. Apa ke dia? Dia nak, dia suka, dia kenik. Lari pada kebebasan hukum Allah, dia tak khabar kata pergi jadi hamba kepada syaitan. Naik kena dia kan tu lagu tu. Dengan dia tak sedar. Dia kamak ke dia bebas lagu tu. Dak, dia duduk dalam cengkame hak syaitan. Duk jadi syaitan, dia jadi kemudi dia dah lah. Pergi ke mana? Hawa nafsu, kemudi. Ammaratu bisu. Dia tak suruh orang main masjid. Dia tak suruh orang semaya. Dia tak suruh orang baca Quran, mengaji Quran dan sebagainya. Dia suruh pada benda tak molek tu. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada yang menjadi cekeme atau menjadi hamba kepada syaitan. Satu lagi, ada syair orang lain pula, dia kata dia tak royak si nama gapo. Dia kata mabuk manusia ni, mabuk pasal mabuk hawa nafsu. Mabuk ni tak khabar, tak sedar, tak khabar. Bukan tak sedar, meru situ ada. Duk dia tak khabar. Orang mabuk kan orang tak khabar orang mabuk ni. Nah, berjalan mepeh kecek apa ikut si. Nah, benda hak dia tak gamuk uak, dia gamuk uak. Hak dia kecek dia tak kecek. Hak dia buat dia tak buat pergi mana. Sebab tu dia mabuk, dia kaya, dia sanggup bunuh walaupun ibu bapa dia sendiri. Ha tu. Mabuk pertama mabuk hawa nafsu. Mabuk yang kedua, dia hawa nafsu juga panggil tak. Mabuk selama-lama dia sokmo, pening, sokmo gitu. Mabuk hawa nafsu ni tuai tak mabuk kali. Tapi duk dia turut hawa nafsu. Orang duk semacam ni tu bila dia nak khabar? Bila dia nak sedar? Dia nak sedar ke mana? Dia kata hidup kena dah. Salah mananya? Salah mananya dia duduk apa-apa? Tak ada salah. Undang-undang pun tak ada salah. Tak ada menyakiti orang lain. Tak ada sangkap dan ron pada pia-pia. Salah mana?
Tak ada apa lah. Tak khabar kata salah. Nah, mana seperti orang mabuk lah. Seperti orang mabuk. Maka orang semacam ni, bila dia nak khabar, bila dia nak sedar, susah lah dan payah lah. Nah, dan payah. Termasuk dalam nasihat kerana Allah Ta'ala juga, iaitu seseorang itu sebar agama Allah. Menyebar agama Allah, mengajak orang supaya beriman kepada Allah, beramal, beribadat kepada Allah, juga panggil termasuk an-nasihatu lillah juga. Ajak orang tak beriman supaya beriman kepada Allah. Orang beriman dah, mungkin dia lupa, dia galik. Sebab duduk le mabuk saat ni lah tu. Tu tak ada mabuk sekali pun duduk le galik. Hak beriman dah Islam dah pun banyak lagi. Nah, tak ada buat amal, tak ada semaya. Tapi apa yang jadi dia tu kepada berdosa, mungkin dia buat-buat. Mabuk lah, berjudi lah, apa-apa lah lagi. Mungkin. Maka juga bila pergi royak dia, termasuk nasihat jugalah tu. Supaya mengingati Allah. Nah, supaya mengadap Allah. Itu nasihat. Nasihat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada ayat dalam satu ayat suratul Nahl ayat 30 ni. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Walaqad ba'atsna, dan sesungguhnya, dan demi sesungguhnya kami utus, kami hantar pada tiap-tiap umat ada rasul. Allah Ta'ala hantar ke umat tu, umat ni, seorang rasul, hidup berdakwah, hidup beroyak, hidup bersebar agama Allah. Para rasul ni royak apa? Ani ya'budullah, bahawa kamu adalah beribadat pada Allah. Tu termasuk nasihat lillah ni. Beribadatlah kamu kepada Allah, wajtanibut taghut, menjauhilah taghut. Apa saja penyembahan berhala dan sebagainya, semua penyembahan yang manusia ada syirik-syirik tu makin taghut, jauhilah benda tu. Ubudullah ijtanibut taghut, mengibadatlah kepada Allah dan menjauhilah taghut. Ikut gapo puja manusia selain pada Allah Ta'ala, taghut belaka panggil. Faminhum, ada di antara mereka, man hadallah, orang Allah Ta'ala hidayah ke dia, terima. Nah, ibadat dia kepada Allah, menjauhi dia daripada taghut, ibadat taghut tu taghut. Allah hidayah kepada orang itu. Wa minhum, ada sebahagian lagi pula, man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, orang yang berhak mendapat kesesatan. Sesat, dia boleh sesat. Tak royak apa? Nasihat berapa nama pun, royak pagi petang pun, royak bila berjumpa dengan dia pun, tak terima, tak percaya, tak masuk dalam hati. Abu Jahal, Abu Lahab bukan tak terima, tak dengar daripada Nabi. Dengar mulut Nabi sendiri pun. Pak saudara Nabi Abu Talib, Nabi royak, Nabi ajar. Bila orang tu Allah tahu hukum kita sesat, duduk dia sesat gitu situ. Dan tak ada berasa nak turut, tak ada berasa nak dengar. Ya ada lah panggil sebab-sebab tak saya boleh hidayat, tak saya boleh petunjuk, tak saya boleh mikir tu, ya ada belaka. Masa tak saya dengar, tak saya baca, tak saya tengok. Bo tak baca, tak dengar, tak tengok,
Apa nak jadi komun masuk dalam kepala dia, nak dia mikir. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji seorang yang mikir ngawi dia sakit. Sakit dia sendiri. Atau sakit orang dalam keluarga dia. Ataupun berlaku batihid kau oleh keluarga, kau saing, kau siapa dalam kampung. Mari terisah teringat, teruk dah aku ni. Nah. Berlaku kemalangan tu mujur tak mati, kalau mati padalah. Semaya tak ada cukup lagi. Misal. Ataupun dia dengar. Dengar orang mengajar. Dengar YouTube, dengar apa nama saja duk dengar. Mula ni mudah benar. Jadi behel-behel untuk yang mikir tu banyak lah. Dia tak ada bahasa nak dengar. Tak ada bahasa sojai. Tapi benar tak molek, bergaduh dia. Cepatlah dia. Segeralah dia pada benda tak molek. Na'udzubillah. Bapa Allah Ta'ala wahyukan Nabi kita ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu, berlombalah kamu kepada keampunan dosa daripada Allah Tuhan kamu tu. Pada dapat keampunan dosa, istighfar, taubat, wa amal ibadat. Wa amal ni bukan boleh pahala saja. Pahala pun boleh, dosa diampun. Jadi benda semacam ni perlunya kita. Nah, kita tak silah faminhum man haqqat alaihi dhalalah. Kita nak di faminhum man hadallah. Faminhum man hadallah. Di antara mereka orang yang Allah Ta'ala hidayah, buka hati, buka dada, buka panggil apa? Fikir, tidak berasa akati, berasa buka dada, duk molek, duk sama tengah kita dengar, kita mikir. Jangan dengar satu benda dengan akati. Dengan akati kita tak dah. Tak saya terima dah. Pada dengar sebanyak mana pun. Duk tolak, bukan, dok dalam hati. Bapa, kita tak jarum tu berat sebelah dah. Kita tak molek, ikhlas kerana Allah. Kita dengar, ya Allah hidayah, dia minta ihdinas siratal mustaqim semua. Sentiasa duduk dalam hidayah semua. Minta sama Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hidayah kita pada jalan yang lebih baik. Jalan yang lebih molek. Itu nasihat yang pertama. Nasihat lillah. Nasihat lillah. Nasihat yang kedua, wali kitabihi. Nasihat untuk kitab Allah. Atau kerana kitabnya, kitab Allah Al-Quran. Lagu mana? Nasihat kerana kitab Allah. Termasuklah Quran sematalah dah, dan juga kitab-kitab Nabi dulu-dulu. Walaupun kita tak wajib beramal dengan syariat Nabi dulu-dulu, kecuali bila Nabi kita mai buat pula benda tu. Melota, tawah, syair, bukan asal hak Nabi kita, tapi Nabi kita mai buat pula, jadi syariat hak Nabi kita dah lah pula. Kita beramal tak apa dah lah. Kita beramal tak apa dah lah. Berarti kita kena berimej juga kitab dulu-dulu. Taurat, Zabur, Injil, Taurat hak tidak bidberan tu lah. Hak asal dia Allah Ta'ala turun ke Nabi Musa, Nabi Isa, dan ke Nabi lain-lain lagi pun, kita berimej kata itu adalah kalam Allah yang beri kepada Nabi, kepada Nabi-Nabi. Walaupun kita tidak wajib berimej, Pak Al-Quran dinakal kepada kita daripada Rasulullah. Berjujuk orang tawatur mari tu. Tak ada. Kita tak boleh nak kata Quran ni kurang. Sebagaimana Syiah kata Quran kita kurang. Dan kita tak boleh kata juga Quran ni ditambah. Berarti Quran kita ni lebih daripada apa dulu.
Kalau kata kurang, berarti ada tak ada banyak daripada hak Nabi terima daripada Jibril melalui, daripada Allah melalui Jibril. Kalau kita kata kurang atau tambah, berarti kita partisin ayat doi atanoman. Ayat mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala, kami menurunkan az-zikra. Az-zikra sini iaitu Al-Quran. Sebab Quran tu menjadi peringatan, bukan? Az-zikra mana Al-Quran. Quran beri peringatan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami dan baginya, bagi Quran tu hafizun, kami jaga. Jaga pada togok tambah, jaga daripada potong kerak. Ya, wes kelimuh mana-mana ke. Sebab tu jadi Allah Ta'ala rap perakas sendiri kata dia waktu Quran dan dia jaga daripada kurang, jaga daripada tambah. Adapun Taurat Injil Allah Ta'ala tidak rap rong semacam ni. Sebab tu boleh manusia nak kurang, nak tambah, nak ubah ke mana tak apa. Sebab Allah Ta'ala tidak rap rong dia di awal. Adapun Quran Allah Ta'ala rap rong. Sebab tu manusia pia saja tak boleh nak kata Quran ni kurang atau Quran ni bertambah weh. Tak boleh. Sebab menjadi ingkar, tak percaya ayat saat ni. Ayat yang ke-9 dalam suratul Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala rapatkan sendiri. Maka kalau siapa doktor lagu tu, berarti dia dusta terhadap Quran. Dan nak kena nasihat li kitabihi, kerana Quran, supaya kita beriman kepada Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Mengingati, mikir, ambil bodrian daripada Al-Quran. Allah adalah kitab Allah SWT. Nah, kitab Allah SWT. Siapa ingkar jatuh kamu sebab ia rukun iman. Nah, beriman kepada Allah nak, tapi kepada kitab tak sah. Percaya tak Allah Ta'ala ada kuasa dan sebagainya, tapi Quran tak sah. Oleh kafir musyrikin, dia beriman kepada Allah Ta'ala, jadikan langit bumi rezeki hidup dia. Nah, mulia mati pun dia percaya buku tu. Tapi dia tak percaya, tak beriman segi amal ibadat. Tak sah. Dia tak sah beribadat kepada Allah. Dia beribadat kepada Hubal, Manata, Uzzalata dan sebagainya. Dan berhala-berhala dia. Sebab tu an-nasihatu li kitabihi. Nah, kerana kitab Allah iaitu Al-Quran, kita wajib beriman dengan dia, isi kandungnya kita kena membenar. Dia beriman pada Quran, mana kita kena benarlah semua, kena percaya, mengaku, kena tasdik, kena membenar, kena i'tiqad kata apa yang terkandung dalam Quran itu sah belaka, betul belaka. Dan segi hukum ke, cerita kisah yang Allah Ta'ala royak dalam Quran ke, apa yang nak berlaku dalam alam barzakh, apa yang nak berlaku dalam akhirat esok, semua tu adalah betul berlaku. Wajib kita beriman, wajib, bukan sunat dak. Wajib kita beriman kepada kitab Allah. Tak boleh nak ingkar walaupun seayat. Dalam 1000 ayat lebih tu percaya belaka. Kecuali ayat Nisa kalau tak beriman, tak boleh. Nah, nak beriman ke semua ayat-ayat Allah SWT, ayat Al-Quran. Nah, baca, belajar apa Allah Ta'ala royak. Lepas tu kita percaya, kita beriman, kita beramal.
Tu kita sebar royak lagi pula. Tu makna kita nasihat li kitabillah. Nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguhnya Quran tu turunnya daripada Allah Tuhan sekalian alam. Allah Taala yang menurunkan. Nabi kita ambil Quran ni lah. Mai duk royak, mai duk ajar, mai duk memberi penakut takteran. We amare. Nabi kita royak juga kaudi. Quran dalam Quran tu. Nabi duk royak. Apa Nabi siapa kita kena percaya juga. Kerana kita berimannya kepada Nabi, kepada Rasul. Nah, itu duduk di nasihat yang ketiga. Wali rasulihi, insya-Allah. 2 minggu lagi nulah. Kita akan masuk nasihat yang ketiga, iaitu wali rasulihi, nasihat untuk Rasul atau kerana Rasul. Insya-Allah di minggu 2 minggu lagi. Ada pun minggu depan giliran kita dengan tafsir. Insya-Allah malam ni dulu, mudah-mudahan kita boleh beramal dan kita boleh menjadi seorang hamba Allah Taala yang sentiasa nasihat kerana Allah, nasihat kerana kitab. Iaitu kita kena belajar, kita kena faham, lepas tu kita kena beramal. Serta kita royak ajak orang lain pula supaya mereka mendekati Al-Quran. Kerana Quran adalah akan jadi tenai kuam untuk kita. Akan jadi saing bersama kita dalam kubur bila kita duduk sore. Alam kubur, alam barzakh, alam gelap, alam senyap sunyi, alam kesik, alam takut, tempat ulat, tempat azab seksa. Maka Quran akan menjadi wafil qabri mu'nisa. Di kubur yang akan berjinak-jinak dengan kita. Wa ala sirati nuran wa dalila. Dan di atas sirat akan menjadi nur, cahaya kepada kita, membawa kita jemberai melakahi titi sirat dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Itulah saja untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi